Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan negara ke Kingdom of Bahrain pada 9 hingga 11 Jun 2023. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini adalah atas jemputan His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain. Semasa keberangkatan negara ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, antara lainnya dijangka mengadakan perjumpaan bersama His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain, bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama ke arah mengukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala sebelum menyaksikan majlis penandatanganan beberapa dokumen antara Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kingdom of Bahrain. Keberangkatan negara baginda ke Kingdom of Bahrain mencerminkan hubungan dua hala yang kokoh antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kingdom of Bahrain. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara sejak tertubuhnya pada 24 September 1988. Keberangkatan negara ini juga akan meningkatkan lagi kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang yang berkepentingan bersama termasuk pelaburan dan kawangan serta pertahanan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia sebelum ini pernah berangkat ke Kingdom of Bahrain bagi keberangkatan negara pada bulan September 1988 dan lawatan kerja terakhir baginda adalah pada 21 hingga 23 April 2000. Manakala His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain, pernah mengadakan keberangkatan negara ke negara Brunei Darussalam pada 3 hingga 4 Mei 2017. Penerbangan ketiga bakal jemaah haji negara bertolak meninggalkan negara Kelmarin menuju ke kota suci Madinah. Rombongan yang membawa 254 bakal jemaah haji termasuk 3 pegawai perubatan itu menaiki pesawat Boeing 757 milik Diraja Brunei Arbi. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. InsyaAllah apa yang kami harapkan di sana nanti kami dapat dipermudahkanlah segala urusan ibadah kami di sana dan diberi kesihatan. Semoga kami sentiasa sihat untuk mengerjakan ibadah haji di sana nanti. Apa yang kami pengalaman yang dibagi pengalaman di sini atau pelajaran di sini memudahkan kami untuk membuat membuat pekerjaan di sana, melakukan ibadah-ibadah haji yang telah ditentukan. Kami diberi kursus perubatan haji, khas untuk menasih haji dan juga kursus intensif medical yang mengetengahkan hal-hal klinikal para pesakit yang mungkin kami akan tackle di sana nantilah. Diri kami dipersiapkan dengan mengikuti kursus intensif bagi menyorang mendalami lagi macam mana cara kami akan menangani jemaah-jemaah yang ada masalah penyakit. Ada pula juga diorang bagi gambaran-gambaran, diorang punya pengalaman, itu sedikit sebanyak membantu kami lah.
Perkembangan di Tanah Suci, rombongan kedua bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Pesawat yang membawa bakal jemaah haji negara mendarat pada pukul 2.05 petang waktu Madinah. Ketibaan bakal jemaah haji negara dialu-alukan oleh Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putera Maharaja, Dato' Paduka Haji Awang Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah dan isteri. Turut hadir Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran di Arab Saudi serta pegawai-pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan. Sementara itu, bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam adalah dinasihatkan untuk lebih bersedia dengan suhu tinggi yang akan dihadapi ketika berada di Tanah Suci. Saranan tersebut dinyatakan oleh Dr. Haji Muhammad Firdaus bin Haji Mat Daud, Ketua Rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan. Bakal jemaah haji juga dikehendaki untuk banyak minum air dan mengurangkan aktiviti luar. Dari segi saranan saya, sememangnya cuaca pada musim haji tahun ini adalah usulnya cuaca yang panas dengan ramalan cuaca dalam 40 ke 41 degree Celsius. Air putih adalah disarankan daripada minuman jus ataupun minuman yang manis. Para jemaah haji yang mempunyai masalah penyakit kronik yang memakan ubat-ubatan adalah disarankan untuk sentiasa memakan ubat-ubatan pada tepat jamnya, tidak lupa membawa ubat-ubatan mereka sewaktu di dalam perjalanan ataupun di dalam kapal, dan juga membawa ubat-ubatan yang secukupnya sewaktu mereka mengerjakan ibadah haji. Negara Brunei Darussalam mengiktiraf peranan ekonomi biru dalam menggalakkan pembangunan sosio-ekonomi melalui pengawasan laut yang lebih baik dan sumber berkaitan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perikanan telah menjalankan pelbagai intervensi dalam usaha mencapai pengurusan perikanan yang mampan serta pemeliharaan alam sekitar marin. Perkara tersebut ditekankan semasa perasmian simposium mengekalkan biodiversiti marin melalui ekonomi Brunei. Ekonomi Biru 2023 diadakan sebagai salah satu acara persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Simposium berlangsung di Pusat Kesenian Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terdahulu, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, dalam ucapan alu-aluannya menggariskan UBD telah membuat pelaburan besar dalam penyelidikan berkaitan biodiversiti marin di negara ini. Sementara itu, Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dalam ucapannya pula menekankan peranan utama dalam menghadapi cabaran global dan untuk mencapai peralihan kepada ekonomi lautan yang mampan memerlukan kerjasama global merentasi sempadan dan sektor. Simposium turut mendengarkan beberapa pembentangan berhubung biodiversiti marin, pemeliharaan dan pengurusan sumber. Tema simposium Ekonomi Biru Hutan Hujan Bagi Laut. Ekonomi biru dikenal pasti sebagai strategi utama untuk mengekalkan biodiversiti marin. Sektor perikanan merupakan ekonomi biru tertua. Bagaimanapun, perikanan global masih berdepan pelbagai cabaran termasuk kesan simpanan yang semakin berkurangan dan meningkatnya populasi manusia selain COVID-19, kehilangan biodiversiti dan perubahan iklim yang turut memberikan tekanan. Perkara itu disentuh semasa perbincangan panel mengenai ikan marin dalam ekonomi biru yang mampan
pada simposium mengekalkan biodiversiti marin melalui ekonomi biru 2023. Juga digariskan kepentingan transformasi biru melalui pengurusan yang berkesan untuk semua perikanan. Simposium turut disertai oleh ahli-ahli panel dan peserta dari dalam dan luar negara, termasuk agensi-agensi berkaitan sumber marin. Ia turut disokong oleh pihak Suruhanjaya Tinggi British, Australia dan Kanada di negara ini serta agensi-agensi dari dalam dan luar negara. Expo Antarabangsa Produk dan Perkhidmatan Halalan Taiban yang berlangsung sehingga hari ini di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah diadakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tempatan, khususnya dalam industri halal. Expo dianjurkan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA bagi mendukung Seminar Antarabangsa Produk dan Perkhidmatan Halalan Taiban Safat ke-6 bersempena Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYCE 2023. Expo antara lain bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu kontemporari halal, mengetahui peranan agensi-agensi kerajaan dan berautoriti dalam pensijilan halal serta berinteraksi dengan badan-badan pensijilan halal dari negara-negara serantau dan antarabangsa. Mudah-mudahan lebih banyak lagi peniaga-peniaga kita ni aktif untuk memberikan kerjasama dengan membuat permohonan halal, sebab permohonan adalah secara percuma. Yang dikenakan bayaran adalah sebenarnya pensijilan halal dan permit halalnya sahaja. Dan sebenarnya kalau kita ni ada sijil halal dan permit halal ni, ia sebagainya satu bonus lah untuk peniaga-peniaga kita ni kan, untuk mempromosikan makanan diorang. Penyembelih dari syarikat kami memang telah diperakukan dan diiktiraf, dan secara umumnya kebersihan memang adalah salah satu aspek yang perlu ditekankan. Awang Muhammad Iqbal Shakib bin Haji Shoaib dari Jabatan Kehakiman Negara muncul johan pertandingan pidato kebangsaan. Pertandingan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka itu berlangsung di Balai Sarma Yuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Ketajaman akal budi Melayu takkan mudah disangkal. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Tempat kedua dimenangi oleh Dayang Seri Nur Wafiqah binti Seri Asnola dari Universiti Brunei Darussalam dan Dayang Muslimah binti Mahadi dari Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Pertandingan antara lain bertujuan menimbulkan rasa kecintaan dan semangat patriotisme terhadap negara di samping memperluas dan memantapkan pengetahuan, penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu. Pemenang kedua ini telah mendapat berkas sebanyak. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam menghoskan sambutan Hari Ulang Tahun ke-247 Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Sambutan malam tadi diadakan di kediaman rasmi Duta Besar Amerika Syarikat. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam ucapannya, Puan Yang Terutama Karen McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat berkata, program perwakilan sukan Kedutaan Amerika Syarikat yang dikendalikan oleh bekas pemain pasukan bola sepak kebangsaan wanita negara itu akan mengadakan ceramah motivasi, klinik kejuruh latihan dan sesi latihan dengan tumpuan kepada membangunkan belia dan sukan. Di majlis tersebut, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menerima jersey Amerika Syarikat dan bola yang ditandatangani oleh dua bekas pemain kebangsaan Amerika Syarikat. Bagi menambah ilmu dan kefahaman masyarakat setempat mengenai maksud halalan Taiban dengan lebih mendalam supaya dapat menjadi amalan dalam kehidupan seharian, Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang, malam tadi menganjurkan majlis ceramah perdana halalan Taiban. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
Ceramah perdana disampaikan oleh penceramah undangan Profesor Makya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Timbalan Dekan, Network dan Alumni Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Kedutaan Republik Korea di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan mesyuarat meja bulat Republik Korea negara Brunei Darussalam bersama rakan-rakan Asia Tenggara. Antara yang hadir Tuan Yang Terutama Kim Song Yun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam, dan Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Diadakan bagi membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan dalam memperkukuh hubungan Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Mesyuarat diisikan dengan 2 sesi pembentangan mengenai inisiatif Solidariti Korea ASEAN dan hubungan Korea Brunei dalam konteks hubungan ROK ASEAN. Keadaan cuaca, iklim dan ramalan cuaca jangka panjang bagi monsun barat daya yang telah bermula minggu terakhir bulan Mei lalu menjadi fokus semasa Taklimat Cuaca Kebangsaan kali ke-20, Anjuran Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Taklimat yang bertujuan meningkatkan kefahaman dan kepekaan pelbagai kumpulan pengguna dan orang ramai mengenai dengan keadaan cuaca semasa bagi negara Brunei Darussalam berlangsung di Jabatan Penerangan Berakas. Taklimat yang disampaikan oleh Awang Hassanul Kamal bin Haji Adam, pemangku Timbalan Pengarah Kaji Cuaca, antara lain menjelaskan mengambil kira kemungkinan berlakunya El Nino semasa monsun barat daya. Negara dijangka akan mengalami aktiviti hujan yang berkurangan dengan peningkatan suhu udara dan kelembapan relatif yang rendah. Kerana cuaca kering dan panas dijangka berlaku dalam beberapa bulan yang akan datang dengan berkemungkinan peningkatan suhu maksima harian mencecah 34 darjah Celsius atau lebih pada waktu petang. Taklimat dihadiri oleh 85 wakil daripada agensi-agensi kerajaan, pihak swasta dan orang ramai. Tekanan udara rendah. Manakala di Southern Hemisphere, suhu udara adalah rendah. Sfera di rantau Katani. Berita sukan. Kontingen negara kesukan para ASEAN APG 2023 meraih 3 lagi pingat iaitu 2 emas dan 1 perak di Kemboja. Pingat emas telah diraih oleh Awang Radwan bin Awang Haji Mataha, atlet olahraga bagi kategori lontar peluru. Pingat emas tersebut merupakan pingat emas pertama beliau dalam acara tersebut dan sekaligus mencatat rekod kebangsaan. Pingat emas kedua diraih oleh Dayang Nurhensan binti Haji Mataha diperoleh melalui acara lempar cakra. Dayang Nurhensan telah berjaya meraih 2 pingat emas pada kejohanan kali ini. Manakala bagi pingat perak pertama negara diraih oleh Awang Alihan Muda diperoleh melalui acara lontar peluru. Pingat-pingat disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Pengiran Kash Mirhan bin Pengiran Haji Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Kemboja. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam mengadakan sidang media bagi program lawatan 2 duta sukan Amerika Syarikat ke negara ini. Sidang media dihadiri oleh 2 pemain bola sepak wanita Amerika Syarikat yang pernah memenangi Piala Dunia Wanita FIFA. Program itu nanti akan diisikan dengan sesi latihan bola sepak untuk kanak-kanak, klinik kejurulatihan, ceramah motivasi dan syarahan umum. Pasukan Brunei DPMMFC akan meneruskan saingan Liga Perdana Singapura malam ini. Dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Jalan Besar itu, pasukan Brunei DPMMFC bakal berdepan Hougang United
Perlawanan yang akan bermula pukul 7.45 malam itu dapat diikuti menerusi RTB Go Live.